Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada malam ni kita akan sambung pengajian kita idaman penuntut. Kita idaman penuntut. Kita masih lagi membincangkan perbezaan di antara solat lelaki dan solat perempuan. Ada sedikit perbezaan. Sedikit beza. Muka surat 31 lagi. Yang Rumi, yang Jawi muka surat 83. Yang Jawi muka surat 83. Yang Rumi muka surat 31. InsyaAllah. Mana yang tak ada kitab tu boleh tengok di sini. Supaya biarlah kalau boleh tu, kalau boleh lah, yang terbaik adalah ada kitab. Tapi kalau tak ada tu tak apa, boleh baca di sini. Mungkin clear kot tulisan tu. InsyaAllah clear. Yang mana kita duduk dalam perkara 39 kalau Rumi. Rumi 39. Perkara 39. Bukan muka surat 31. Muka surat 31. Perkara yang tidak sama antara lelaki dan perempuan kita dah bahas dah pada minggu lepas ni. Minggu lepas kita dah bahas. Cuma kita tinggal yang C tu. C. Secara umumnya sembahyang lelaki dan perempuan ni sama. Itu secara umumnya. Perempuan dengan lelaki ni sama je sembahyang. Kerana Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Secara umum Nabi bagi tahu. Tapi adakah maksudnya kena sembahyang sama macam Nabi sembahyang? Tidak ada terkecuali? Oh tidak. Ada yang terkecuali, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi oleh kerana itu ulama melihat riwayat-riwayat yang lain. Bila dia melihat riwayat-riwayat yang lain, maka sebenarnya hadis Nabi tadi hanyalah sekadar secara umum sahaja. Sebenarnya dia sekadar secara umum. Secara umum. Ada dikecualikan, ada kecuali. Iaitu adakah orang perempuan bila Nabi pakai jubah,
orang perempuan kena pakai jubah juga? Adakah Nabi pakai serban? Orang perempuan kena pakai serban juga? Nabi pakai kepiah, orang perempuan pakai kepiah? Takkanlah. Maknanya hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli, kau sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang, itu umum, secara umum. Sebenarnya ada perbezaan lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, Nabi sembahyang ada juga perbezaan. Lelaki dengan lelaki pun ada perbezaan. Iaitu Nabi pakai jubah, orang lelaki boleh je tak pakai jubah. Boleh je orang lelaki tak pakai jubah, pakai t-shirt boleh. Kata sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang, Nabi kata. Oh, bukan semua gitu. Memang secara umumnya sembahyang macam mana Nabi sembahyang dari segi rukun. Ini ulama tafsir menafsirkan dari segi rukun, tapi tak semestinya sama. Ada yang mesti sama, iaitu kita panggil rukun. Ada yang tak sama. Nabi rukuk kadang-kadang lama, sampai sahabat kata nak jatuh dah aku rukuk. Kita katalah mudah-mudah 15 minit rukuk. Solat sunat lah, Nabi 15 minit rukuk, sujud setengah jam. Adakah kita sembahyang gitu? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, kau sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang. Oh, tak gitu. Itu secara umum. Macam tu juga kalau lelaki dengan lelaki pun boleh berbeza dengan Nabi dari segi dari sebahagian segi, dari bukan yang perkara-perkara rukun boleh berbeza dengan Nabi. Tak pakai kepiah pun boleh. Nabi pakai serban lagi sembahyang. Boleh, kerana dia bukan perkara-perkara yang rukun, maka boleh berbeza lelaki dengan lelaki. Macam ni kalau lelaki dengan perempuan, lagilah beza. Nabi sembahyang tak tutup kaki, maksudnya buku lali tu nampak. Tapi orang perempuan tak tutup kaki, nampak buku lali, tak sah sembahyang dia. Kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyang macam mana kau lihat aku sembahyang. Jadi itu umum. Dia ada umum, ada khusus. Umum khusus mutlak. Dia ada kaedah, iaitu ada yang umum Nabi sebut dan dikhususkan, ada khusus, dikhususkan dari dengan hadis-hadis Quran yang lain. Tapi Nabi sebut secara umum. Jadi perempuan dengan lelaki memang ada bezalah. Walaupun Nabi tak memberitahu secara jelas ataupun secara direct, tapi daripada banyak riwayat dikumpulkan, rupanya ada beza. Dan kita dah bahas dah sebelum ni. Dah bahas dah. Berkaitan dengan perbezaan. Yang pertama, mari kita tengok. Yang pertama, cuba tengok yang kita bahas lepas, yang lepas lah. Perkara yang tak sama lelaki dengan perempuan ni. Kau tengok perkara 39 yang kita bicara pada minggu lepas, iaitu segala rukun, syarat-syarat dan lain-lain perkara dalam sembahyang kebanyakannya sama mengenai lelaki dan perempuan, sama kebanyakan. Kecuali beberapa masalah yang tidak sama. Ada juga yang tak sama antara keduanya. Ada perbezaan. Perbezaan dari segi rukun tak adalah, yang wajib semua sama lelaki perempuan. Tapi yang sunat-sunat tu ada, yang kita dah bahas dah minggu lepas. Boleh tengok rakaman dekat dalam page Masjid Salahuddin Al-Ayyubi ni. Ada. Alhamdulillah. Memang ada rakaman tu, ada. Boleh tengok yang lepas. Inilah antaranya kegunaan teknologi. Maka kalau kau dah terlepak lah, minggu lepas tak ada, boleh tengok. Maka antara teknologi yang kita boleh ambil manfaat, antara Masjid Salahuddin, antara masjid yang ambil peluang tu. Kenapa nak diberhentikan pahala kita sekadar itu, iaitu menguruskan kuliah di masjid. Bila dah tak boleh pergi masjid, ditutup masjid, dah stop kat situ je. Rugi lah JK. Pengurusan rugi lah. Boleh lagi teruskan macam biasa. Kerana jika dia menguruskan kuliah, menguruskan majlis ilmu yang berada di masjid, maka dapat pahala besar tu. Menyediakan orang untuk menuntut ilmu. Bila masjid tak boleh buka, ada stop. Allah, rugi. Patutnya buat gini, iaitu buat secara online. Masing-masing buat kerja masing-masing. Ustaz buat kerja dia, menyebarkan ilmu dengan cara masing-masing. AJK surau buat surau masjid buat cara, buat kerja dia. Masing-masing buat kerja masing-masing. Orang yang tak tahu nak buat apa, datang belajar ataupun dengar, beli data, buat masing-masing buat kerja masing-masing, maka cantiklah kita. Tak payah gaduh-gaduh tak? Jadi yang pertama, A tu bagi laki-laki sunat merenggangkan dua sikunya dari dua rusuknya dan merenggangkan perutnya dari dua pahanya pada rukuk dan sujud.
kita dah bincang sebelum ni, bagi lelaki jauhkan lengan ni dengan rusuk, dengan tulang rusuk ni, dengan dada ni ketika rukuk dan ketika sujud. Sejauh yang mungkin, tapi jangan sampai menyusahkan pula. Macam juga sujud, jauhkan perut daripada paha seboleh yang mungkin, tapi jangan sampai menyusahkan, sampai tak khusyuk tak gunalah pula. Sampai tak khusyuk nak jauhkan tak guna pula. Tak guna juga. Dan manakala, kita sambung sikit, saya baca laju-laju sebab kita dah bahas minggu lepas ni. Manakala orang perempuan tidak sunat berbuat demikian. Orang perempuan tak sunat berbuat demikian. Bahkan mereka sunat merapatkan kedua sikunya dan dengan rusuknya dan perutnya dengan dua pahanya. Berbeza dengan perempuan. Perempuan dia beza sikit. Perbezaan perempuan dengan lelaki adalah dari segi rukuk dan sujud adalah, kalaulah perempuan dia rapat. Dia rapat kerana kita nak tutup setutup-tutupnya. Jadi oleh sebab tu kita bagi orang perempuan, janganlah pula dia sujud tu sampai nampak merenggangkan anggota, biar merapat. Tapi bagi lelaki biar renggang, jangan rapat pula. Tu. Sebab tu disebut sini tak sunat berbuat demikian. Iaitu merenggang-renggangkan tangan dengan rusuk, lengan dengan rusuk, paha dengan perut, tak sunat merenggang-renggangkan. Habis tu merapat-rapatkan. Tapi rapat pula, jangan jadi krekok gitu pula. Agak-agak lah. Dan kita dah bahas panjang lebar dalam bab ni. Itu perbezaan yang pertama di antara lelaki dengan perempuan. Yang kedua, B, aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangannya luar dan dalam. Itu perbezaan yang kedua. Nabi kata semayang macam mana kau lihat aku semayang. Nabi semayang, Nabi pakai jubah, dia tak isbal tau. Isbal ni maksud pakai jubah bawah daripada buku lali, malah meleret-leret. Isbal ni jika buat gitu, bukan niat nak bermegah, tapi pakai kain, pakai jubah di bawah buku lali, hukumnya makruh. Dia panggil isbal. Lelaki memakai seluar, pakai kain, pakai jubah di bawah buku lali. Maksudnya tenggelam buku lali. Buku lali tak ada. Nampak kaki sikit ataupun meleret. Hukumnya makruh jika bagi lelaki, jika dia pakai saja nak menyemat gitu. Saja je. Tapi kalau dia niat nak sombong, haram, berdosa. Niat nak belagak, nak beritahu kain dia lebih, haram. Tapi kalau dia tak niat nak belagak pun, dia suka fashion, makruh. Yang sunatnya pakai buku lali tu. Nampak buku lali. Walaupun nampak sikit buku lali, janji nampak buku lali. Nabi nampak seketul buku lali. Terus nampak Nabi. Kita memadailah kalau kita nak buat, biar nampak buku lali tinggi. Ataupun kalau dekat buku lali pun nampak separuh pun jadilah. Jangan tutup. Okey, Nabi semayang gitu. Tak tutup buku lali. Buku lali terdedah. Orang perempuan tak boleh buat gitu. Batal. Walaupun sallu kama ra'aitumuni usalli, ada bezanya. Macam tu juga tangan bagi lelaki, buka tangan ni, tak aurat. Bagi perempuan, kalau ada tangan ni nampak tangan ni tak apa. Yang ini ni ke bawah, ni lelaki tak apa. Dia tak pakai apa-apa. Allahu akbar. Nampak? Tak ada masalah. Tapi bagi perempuan, buat gitu, dia kena kancing. Kalau tak kancing, Allah sami Allah mahmidah, terdedah, batal. Sedangkan Nabi tak ada pun, tutup semua. Itu nak beritahu perbezaan laki dengan perempuan. Laki dengan perempuan. Tu sedikit perbezaan. Masuk kita yang malam ni. Yang ketiga pula. Masuk kita yang ketiga. Yang ketiga, yang C tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang C. Tengok yang C. Kita baca dulu yang bawah tu. C. Siapa ada kitab boleh buka muka surat 31. Boleh buka. Orang laki-laki yang sedang sembahyang, jika nampak, ni perbezaan lelaki dengan perempuan ni, jika nampak atau mengetahui
sesuatu perkara berlaku, sama ada yang harus, seperti orang minta izin hendak masuk ke rumah. Orang minta izin nak masuk ke rumah. Okey, dia tengah sembahyang. Tiba orang bagi salam. Nak masuk rumah ni, nak masuk, boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Dia nak buat apa? Dia tengah sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Haram batalkan sembahyang fardu. Apa dia perlu buat bila orang nak minta izin masuk rumah? Atau mungkin adik-beradik datang ke daripada jauh? Betul bunyilah suara. Dia tak ada kat rumah aku. Jom lah, kita datang daripada jauh ni. Oh, dah lah kena lalu roadblock banyak. Tiba dia tak ada pula. Jom balik lah, jom balik. Dia dengar sembahyang ni. Dia tak boleh batalkan sebab solat fardu haram batalkan. Macam mana dia nak buat? Jawab dia kat bawah. Mana jawab dia tu? Jawab dia. Oh, tak nampak belah sini. Tak apa, saya tukar naik ke atas. Jawab dia adalah, jawab dia kat bawah tu. Jawab tu kat bawah tu. Jawab dia adalah, kalau tengok tu, hendaklah ia mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Tu, baca bawah tu. Itu jawab dia. Hendaklah ia mengingatkan itu dengan mengucapkan subhanallah. Jadi bagi orang lelaki dulu, perempuan sekejap lagi, dia tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang. Bila dia sembahyang, ada orang nak minta izin masuk rumah. Perkara ini adalah perkara harus. Sebab dia kata sama ada perkara harus. Boleh je teruskan sembahyang, biarkan aja. Teruskan sembahyang, biarkan aja orang tu balik. Harus je. Teruskan sembahyang. Ataupun nak tegur dia, suruh dia masuk, harus juga. Harus. Boleh maknanya. Boleh. Macam mana caranya? Hendaklah ia mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Bila dia sebut subhanallah, orang yang kat luar tadi tu, ada orang tengah sembahyang, tunggulah kejap, ataupun masuk je lah. Bukan orang lain, adik-beradik kita contohlah, bukan lain, anak aku, mak aku, tak kisahlah. Maka boleh ke? Boleh. Dibenarkan. Satu. Perempuan lain kat bawah nanti. Yang kedua, atau yang sunat, seperti mengingatkan imam yang lupa. Atau yang sunat, seperti mengingatkan imam yang lupa. Tu tengok tu. Maknanya mengingatkan imam tu lupa, hukumnya sunat. Tak wajib. Hukumnya sunat. Jadi kita dapat faham kat sini, kalau imam salah, kita tak semestinya mesti kena tegur. Kena kata, imam naik rakaat yang kelima, sibuk nak tegur. Nak tegur kena ada ilmu. Hari ni kita akan bahas bab tu. Kalau tak ada ilmu, jangan tegur, kau tidak batal. Dia sibuk nak subhanallah. Nak subhanallah bila imam salah. Imam salah rakaat. Imam terlupa ayat ke? Terlupa rukun dan sebagainya. Sibuk nak tolong. Kejap, hukumnya sunat. Atau yang sunat seperti mengingatkan imamnya yang lupa. Maknanya kita dapat faham, mengingatkan imam yang lupa hukumnya sunat. Jadi tak payahlah kita nak kelang kabut. Biar je lah. Kalau tak ada ilmu, kalau tak tahu nak buat macam ni, biar je lah. Tapi ada orang, dia sibuk. Masalahnya dia batal. Okey, macam mana nak buat? Jawab dia macam tadi. Hendaklah dia mengingatkan itu dengan mengucap subhanallah. Habis, dah dua dah. Itu perkara sunat. Atau yang wajib. Tengok tu, atau yang wajib seperti, wajib ni, tengah sembahyang fardu, tiba-tiba perkara tu berlaku, sesuatu perkara berlaku, wajib dia tegur. Tu. Atau perkara wajib seperti mengingatkan orang buta hendak jatuh ke dalam bahaya. Hendak jatuh ke dalam bahaya. Orang buta hendak jatuh ke dalam bahaya. Itu juga
Kalau tak nampak kejap. Itu juga wajib tu mengingatkan orang buta nak jatuh dalam bahaya, nak dia semayang, nak jatuh longkang. Wajib tu orang buta. Nak kena langgar, bukan orang buta lah, termasuklah budak-budak baby, nak bukan baby lah, budak-budak yang boleh berjalan ni, boleh berjalan dah, nak keluar ke jalan raya, nak jatuh tangga, macam-macam. Termasuklah mengingatkan ataupun nak bagi tahu orang buta hendak jatuh dalam bahaya. Ataupun kita kiaskan dengan budak-budak. Kiaskanlah semua. Jadi wajiblah, kalau tidak kesian dia. Mati dia, jatuh dia, patah tangan dia. Maka wajib. Ya, wajib. Dalam perkara wajib bila macam tu nak buat macam mana? Tengah sembahyang fardu, jawab sama juga, hendaklah. Semua jawab dekat hendaklah tu. Hendaklah ia mengingatkan itu dengan mengucap subhanallah. Subhanallah. Terkejut orang buta tu. Dia pun pakai tongkat. Alamak, kat depan ni telaga buta lah, kat depan ni ada longkang, kat depan ni ada kereta lah, lori lah, nasib baik. Tu subhanallah. Macam budak-budak pun sama juga. Subhanallah. Kalau budak-budak nak jatuh apa, dia terkejut, dia tengok, lepas tu dia mungkin patah balik. Dalam masalah yang wajib ni, dalam masalah yang ketiga, atau yang wajib seperti mengingatkan orang buta hendak jatuh dalam bahaya ni, dia boleh terbahagi kepada dua hukum. Hukum yang pertama adalah dia boleh untuk batalkan sembahyang dia. Boleh. Dibenarkan dia batalkan sembahyang dia untuk diselamatkan. Boleh. Tak berdosa. Walaupun solat fardu. Cuma dia ada pilihan. Dia boleh juga jika dia kata kalau sekadar sebut subhanallah pun settle juga. Dia tahu tu selamat juga dia. Maka diberi pilihan. Nak batalkan pun boleh. Kedua, subhanallah. Dia tak peduli. Budak tu tak peduli. Dah nak jatuh tangga ni. Ataupun orang buta, subhanallah. Nak jatuh longkang. Dia duduk berjalan buat tak peduli gitu. Tak ada dah waktu tu. Batalkan sembahyang. Walaupun sembahyang fardu tak berdosa. Maknanya ada pilihan. Yang wajib ni ada pilihan. Boleh batalkan sembahyang fardu, solat fardu boleh batalkan sembahyang fardu untuk selamatkan orang buta, budak-budak tadi semua, ataupun boleh subhanallah. Sedangkan kalau kita tengok yang awal tadi, mengingatkan imam yang lupa, tak wajib, sunat. Tak tagur pun tak apa. Okey, sunat. Ataupun orang minta izin masuk rumah, dia buat dek semayang je pun tak apa. Harus je dia nak subhanallah, tak wajib. Yang sunat harus je dia nak ingatkan imam yang lupa rakaat apa, tak tegur pun tak ada masalah. Tapi yang masalah wajib ni, orang buta nak jatuh longkang, budak-budak nak berbahaya lah, nak buat perkara yang berbahaya, main pisau apa sebagainya, ada dua pilihan. Subhanallah pun boleh, batalkan sembahyang pun boleh. Masih bila subhanallah tak bagi kesan, budak-budak tu main pisau, gigit pisau, umur 2 tahun 3 tahun, gigit, tolak. Abang dia nampak duk datang, abang dia umur 4 tahun, baca nak ambil pisau tu. Nak ambil pisau, tahulah budak 4 tahun silap rabak mulut. Nak subhanallah agak-agak batal. Sebab dia ada pilihan. Dalam bab wajib dia ada pilihan. Batalkan sembahyang walaupun sembahyang fardu, tak ada masalah. Tak berdosa. Atau tengok seterusnya pula. Atau yang haram. Ada juga yang haram. Atau yang haram seperti mengingatkan orang zalim yang hendak bunuh orang. Orang zalim nak bunuh orang. Maksudnya dia nak bunuh orang lah. Pembunuhan sedang berlaku. Bukan, hendak berlaku. Tengah macam tu. Nak tembak, nak pakai pisau, nak pakai parang. Dia tengah sembahyang fardu. Okey, perkara ni perkara haram, iaitu bunuh orang tu haram. Jadi sama juga dalam perkara tadi, sebab ianya perkara haram yang nak bunuh orang. Dia boleh subhanallah dan dia boleh juga batalkan sembahyang. Dalam kitab kita tak tulis gitu kan. Dalam kitab kita tulis wajib, haram gitu. Tapi sebenarnya dia ada pilihan. Wajib dan haram ada pilihan. Boleh batalkan sembahyang, pergi pegang pistol orang tu, pergi pegang parang orang tu, ataupun subhanallah. Orang nak bunuh orang, kalau subhanallah, dia teringat kot, subhanallah, maha suci Allah. Dia buat, ya Allah, aku nak bunuh orang. Mungkin boleh jadi gitu.
Jika dengan sekadar kata subhanallah tu tak guna, dia tak peduli, maka boleh batalkan. Boleh pilihan lah. Jadi haram dan makruh, dobek dia, haram dan wajib, dobek dia, dia diberi pilihan untuk batalkan pun tak berdosa. Sedangkan sunat dan harus, haram batalkan. Orang nak masuk rumah, orang minta izin nak masuk rumah, dia batalkan sembahyang fardu, haram. Orang nak imam duk baca salah, imam duk salah rakaat, dia marah. Imam ni asyik salah je. Nak jadi imam sangat. Asyik-asyik 5 rakaat. Belah. Balik rumah, sembahyang rumah lebih bagus. Haram. Masalah sunat, perkara harus, haram batalkan sembahyang. Perkara wajib, perkara haram, boleh batalkan sembahyang, boleh juga subhanallah. Okey, settle. Atau yang makruh. Tengok pula, atau yang makruh. Atau yang makruh seperti mengingatkan orang memandang benda yang makruh dipandang. Seperti mengingatkan seperti mengingatkan orang memandang benda yang makruh dipandang. Macam mana tu? Lelaki ni dia semayang kat sini. Contohlah, dia semayang dekat masjid ke, kat surau ke, kat luar, kat mana semayang. Dekat tepi sana ada perempuan semayang. Perempuan semayang, tak ada selangsir. Contohlah, buatlah masalah. Macam mana pun, tak ada langsir, ada perempuan semayang. Perempuan ni sembahyang, dia sunat buka muka walaupun dia pakai purdah, niqab sekalipun. Kalau dia pakai niqab ketika semayang pun sah. Tapi makruh hukumnya. Perempuan cerita ni. Tetap juga pakai niqab, pakai purdah, buka juga ketika sembahyang. Sebab makruh, tutup muka. Jadi kalau ada lelaki, tak apalah kat situ. Dah ada lelaki kat situ, kulu kilir. Yang itu kalau dia pakai jadi tak makruh lah. Sebab orang duk lalu lalang. Jadi tak makruh lah dia tutup. Sebab dia pakai niqab. Macam mana kita sembahyang pakai mask sekarang ni. Hukum asal makruh. Kalau pakai mask sebab debu apa, nak sembahyang buka sebab makruh, tutup. Tapi sebab penyakit, takut berbahaya dan sebagainya, maka taklah makruh pakai mask sebab penyakit tadi. Okey. Jadi seorang ni lalu, dia tengah sembahyang, dia nampak kawan ni lalu. Nampak, oh dia ni memang lain macam sikit. Mata dia duk pandang, oh mana yang pakai niqab tadi, nampak dia kat luar, mesti kita sembahyang buka kot. Duk tengok perempuan, kan makruh hukumnya, malah boleh jadi haram. Jadi kawan dia kat sini, dah buat perangai dah. Itulah. Atau yang makruh seperti mengingatkan orang memandang benda yang makruh dipandang. Dia pun subhanallah. Sebab apa? Hendaklah ia mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kawan dia, alamak, silap. Apa lagi yang perkara yang makruh dipandang? Banyak lagi. Antaranya tengok najis. Najis ada kat situ. Ini buat masalah je. Jangan tanya kenapa pula najis ada kat tempat dia semayang. Buat masalah. Dia semayang kat sini, najis ada kat sini. Tai lembu, tai orang, tai unta. Tiba kawan dia lalu, kawan dia tengok, apa benda tu? Tengok aja. Hukum tengok najis makruh. Tengok tanpa sebab. Dia pun subhanallah, ingatkan. Ingatkan. Maknanya boleh juga. Jika perkara itu makruh, boleh juga subhanallah. Kita tahu bila imam salah je subhanallah. Sedangkan nak memberi izin orang masuk rumah boleh. Nak bagi tahu orang tunggu kejap, aku ada kat luar ni, aku ada kat dalam tengah sembahyang, boleh subhanallah. Imam salah rakaat tu biasa dah tahu dah. Imam tersalah rakaat, terlupa rukuk sebab memang dah tahu subhanallah. Dan orang buta nak jatuh subhanallah. Nak jatuh, nak menimpa bahaya. Orang nak bunuh orang, nak buat perkara haram, orang nak berzina, sama lah. Orang nak berzina tepi tu, subhanallah, wajib dia. Sebab itu perkara haram, wajib dia subhanallah. Sebab nak mencegah perkara haram. Gitulah. Malah boleh jadi, boleh keadaannya sampai wajib dia batalkan sembahyang. Macam kita sebut tadi lah, orang buta, bukan orang buta, orang yang nak bunuh orang, wajib dia batalkan sembahyang walaupun fardu. Kalau sembahyang sunat batalkan tak berdosa. Solat fardu kalau cerita ni, wajib dia. Sebab perkara tu perkara haram nak dia buat, wajib dia batalkan. Malah memandang perkara-perkara yang makruh pun boleh subhanallah juga.
Mengingatkan orang mana perkara yang makruh. Apa dia nak buat? Bagi lelaki. Bagi lelaki. Bagi lelaki. Okey. Bagi lelaki, hendaklah ia mengingatkan itu dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Dia kena ingatkan gitu. Subhanallah. Apabila ada orang imam lupa rakaat, ataupun ada orang nak masuk rumah, boleh, semua tu boleh. Orang nak masuk rumah, orang nak minta izin masuk rumah, nak suruh tunggu. Ataupun orang buta nak menimpa bahaya, maka boleh jadi wajib. Boleh jadi wajib untuk dia batalkan sembahyang. Malah wajib subhanallah ataupun batalkan sembahyang. Orang nak bunuh orang, wajib dia subhanallah ataupun dia batalkan sembahyang. Ataupun perkara makruh, orang nak buat benda-benda makruh, dia pun subhanallah. Subhanallah. Hendaklah ia mengingatkan dengan mengucap subhanallah. Cuma tengok betul tu. Cuma bukan subhanallah gitu aja. Bukan subhanallah gitu aja. Hendaklah ia mengingatkan itu dengan subhanallah dengan qasad zikir. Tiap-tiap kali menyebut demikian itu, supaya tidak batal sembahyangnya. Ini saya sebut tadi ni. Ini saya sebut tadi ni. Bukan semata-mata boleh subhanallah suka-suka. Tak boleh. Dia ada syarat. Yang pertama, syarat dia hendaklah dia niat zikir. Qasad zikir. Jika dia tak niat zikir, batal sembahyang dia. Kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, berapa orang yang tahu nak tegur imam, mungkin nak tegur imam lah dalam kebanyakan orang, kena niat zikir. Kalau tidak, imam tak batal, makmum batal. Imam naik rakaat kelima, terlupa naik rakaat kelima. Dia duk tahiyat ni, subhanallah, batal sembahyang dia jika dia tak cukup syarat, iaitu niat zikir. Malah dia kata tiap-tiap kali menyebut demikian itu, subhanallah, imam duduk berdiri, tak peduli, rakaat kelima, subhanallah 2 kali. Niat zikir tak? Setiap kali nak subhanallah, wajib niat zikir. Kalau tak niat zikir, batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Baik tak payah tegur. Tahu tak apa? Baik tak payah tegur. Kena niat zikir. Soalannya, macam mana nak niat zikir? Dia kata kat sini, kita tengok balik. Kita tengok lagi. Baca dulu. Okey? Cuba tengok supaya tidak batal sembahyangnya, atau qasad zikir serta qasad memberitahu, tidak mengapa. Tetapi kalau qasad memberitahu sahaja dengan tiada qasad zikir, atau sebut sahaja dengan tiada qasad apa-apa, itlaq, niscaya batal sembahyangnya. Jadi dia kena niat zikir ataupun niat zikir dan niat nak tegur. Tidak mengapa, dia kata. Niat zikir dan niat nak tegur, tak mengapa. Subhanallah, niat zikir dan niat nak tegur, tak apa. Subhanallah, niat zikir saja, tak niat nak tegur pun, tapi niat zikir saja, tak ada masalah juga. Tapi kalau niat nak tegur semata-mata, batal sembahyang. Kalau tak niat apa-apa, maksudnya subhanallah kosong gitu aja, batal juga. Ambil. Macam mana ni? Ramai orang dah buat ni. Jadi menjadi satu persoalan, macam mana nak niat zikir sedangkan tujuan dia nak tegur imam. Kalau tegur imam lah, tak kisahlah bab tadi tu. Nak suruh orang masuk rumah, silalah. Nak suruh orang tunggu pun subhanallah lah. Nak mengingatkan orang zalim daripada bunuh orang, samalah semuanya, subhanallah tadi. Macam mana nak niat zikir? Kan nak tegur imam, subhanallah. Kenapa kau subhanallah kuat-kuat ni? Sebab nak tegur imam tu. Macam mana nak niat zikir? Itu yang susah. Saya pernah sebut 2 kali dalam live. Lama-lama dah kot. Mungkin sebut kali ketiga lah. Cara nak niat zikir. Sahaja aku sebut subhanallah kerana imam salah tadi dalam hati ni. Sahaja aku sebut subhanallah kerana imam salah dengan niat zikir kerana Allah Ta'ala. Gitu ke? Subhanallah. Bukan. Tetap juga dia nak tegur imam.
Jangan duk tipu lah. Niat zikir, niat 3 apa? Imam salah aku nak tegur. Imam tu salah aku nak tegur. Jadi macam mana nak ni? Maka jika orang yang tak tahu payah nak buat, terus biarkan aja. Jangan tegur. Sebab boleh batal sembahyang dia. Imam tak batal sebab imam tak sengaja rakaat kelima. Dia batal sebab dia subhanallah dengan niat nak tegur imam. Dia tak reti nak niat zikir. Memang susah pun nak niat zikir. Nak niat zikir macam mana tengah tegur imam? Macam mana? Susah tu. Nak tegur. Maka guru-guru kita ajar cara untuk niat zikir, sebut subhanallah. Caranya adalah ketika imam salah, dia akan berfikir. Yalah, imam salah, imam naik rakaat kelima, dia akan berfikir. Apa yang dia fikir? Dia fikir imam salah. Imam salah. Aku nak kena tegur ni, tapi sunat aja tegur. Fikir ni. Sedang dia berfikir, dia lintaskan dekat fikiran dia, imam lupa. Imam lupa kan? Lintas kat fikiran dia, imam lupa. Dan dia lintaskan dekat fikiran dia, Allah lupa. Tu tanyalah, sebab Allah lupa, imam lupa. Allah lupa ataupun adakah Allah lupa? Bukan cakap ni, lintas. Adakah Allah pelupa? Imam lupa. Sekarang imam naik rakaat kelima, lupa. Imam tidur. Tidur tu kita panggil. Imam tidur. Lintas kat kepala. Allah tidur. Imam blur tak tahu berapa rakaat 3, 4, 4, 5 berapa dah ni, berapa blur je imam. Allah blur, tak reti nak buat apa? Blur maksud tak reti nak buat apa? Bila kita kata imam lupa, Allah lupa, maka kita sucikan Allah sebab kita dah lintaran kepala. Macam seolah-olah persoalan yang kita tanya pada diri kita setelah kita melihat peristiwa itu, iaitu imam salah, Allah salah, ataupun adakah Allah salah? Imam salah ni, adakah Allah salah? Imam lupa, adakah Allah lupa? Imam tak tahu, waswas, adakah Allah waswas? Lintaskan dekat kepala, dekat fikiran. Jadi bila kita kata Allah lupa, imam lupa, Allah lupa, imam lupa, Allah. Macam soal. Bersihkan Allah, sucikan Allah daripada sifat pelupa, iaitu subhanallah, maha suci Allah. Jadi imam lupa, Allah subhanallah, takkan Allah lupa, subhanallah, maksudnya maha suci Allah. Ketika kita mensucikan Allah lintasan kat kepala tadi, kita kuatkan suara subhanallah. Jadi kita bukan nak tegur imam, kita sedang melihat perkara yang berlaku ketika sembahyang, iaitu imam salah rakaat, dan kita pun menanya diri kita sendiri sebagai cara untuk kita berfikir, imam lupa, adakah Allah lupa? Allah lupa, mati lah kita, kiamat Allah lupa, tak menapah lah kita. Sebab bagi nafas ni Allah. Imam lupa, Allah subhanallah, mustahil Allah lupa. Jadi subhanallah aku tu bukan nak tegur imam, aku nak mensucikan Allah sebab imam lupa. Itu cara nak qasad ataupun niat zikir. Ataupun dia boleh gabungkan, disebut kat sini, niat zikir dan niat zikir campur sekali, niat zikir dan tegur. Memanglah niat zikir macam tadi tu menyucikan Allah, sucikan Allah, zikir iaitu subhanallah dengan maksud maha suci Allah. Tapi dalam masa yang sama nak tegur imam juga. Ada masalah? Tak ada masalah. Sebab tu disebut ni, tu tengok, disebut kat sini. Atau qasad zikir serta qasad memberitahu. Tidak mengapa. Qasad tu niat lah. Niat zikir dengan niat nak bagi tahu imam. Tak mengapa. Macam tu juga dengan orang buta nak jatuh dalam bahaya. Subhanallah, dia kata orang buta akan ditimpa bahaya. Allah akan ditimpa bahaya ke? Maksudnya Allah subhanallah, maha suci Allah. Tu ataupun apa? Ataupun minta izin tak ada apa lah. Sebab dia harus saja mengingatkan orang zalim nak bunuh orang. Orang tu zalim, Allah zalim, subhanallah, mustahil Allah zalim. Tu macam itulah. Jadi itu cara dia, cara untuk subhanallah. Kalau orang perempuan dah tahu, ajarlah
suami, anak-anak lelaki. Sebab diorang malas dengan kuliah, orang perempuan ni rajin. Itu cara dia. Sebab takut nanti bila solat jemaah, imam salah. Cantik, aku lama tak puas hati dengan imam ni. Kali ni naik rakaat kelima. Ambil kau. Subhanallah kat belakang. Subhanallah. Subhanallah. Lega aku dapat tegur imam. Oh, imam ni lama tak puas hati lah. Subhanallah. Subhanallah. Habis batal semua subhanallah kat belakang. Sebab dia niat nak tegur imam semata-mata. Disebut di sini, yang tak ada masalah, yang boleh, iaitu niat zikir. Satu, boleh. Yang kedua, niat zikir serta niat nak bagi tahu juga. Dua-dua, 2 in 1. Boleh juga. Yang tak boleh tu apa tu? Tetapi kalau qasad memberitahu je, tiada qasad zikir, tiada niat zikir, batal semayang. Atau sebut sahaja dengan tiada qasad apa-apa, batal semayang. Batal semayang juga. Tak qasad apa-apa, diam gitu. Imam salah, ya. Subhanallah. Kau niat nak zikir? Tak. Kau niat nak tegur? Tak. Habis kau niat apa? Entah, aku main macam tu je. Batal juga. Tak, kosong pun batal. Tak niat apa-apa. Niat nak tegur pun batal. Yang tak batal, niat zikir semata-mata atau niat zikir sekali nak tegur. Zikir dan tegur, 2 in 1. Tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Tanzihkan Allah dari lupa. Ya, cantik ayat tu. Tanzihkan, bersihkan Allah dari lupa dengan menyebut subhanallah dan kuatkan. Allah, imam lupa, Allah lupa, tanzihkan Allah, bersihkan Allah, subhanallah. Alamak. Lepas tu nak tegur, imam tak peduli. Nak tegur sekali lagi, imam tak peduli, dah salah, tak peduli juga. Imam salah, Allah, subhanallah. Tu bercakaplah dalam hati tu, jangan cakap kat mulut, batal lah. Okey, habis. Macam mana orang perempuan? Kita tengok orang perempuan yang bawah tu. Yang bawah tu, orang perempuan. Manakala orang perempuan jika berlaku sesuatu itu di hadapannya, yang macam tadilah, yang tadi tu, semua yang tadi, masalah tadi, hendaklah ia menepuk tangan kanannya ke atas belakang tapak tangan kirinya. Menepuk tapak tangan kanan, tangan kanan, ke atas belakang tapak tangan kiri. Belakang ni lah, inilah maksudnya. Okay, ni kiri. Dengan tujuan mengingatkan, tidak dengan tujuan lain. Nampak tak? Ini perbezaan. Ni beza dia. Orang perempuan, dia kena tepuk. Alamak. Kena tepuk. Tepuk. Okay. Tujuan apa tepuk? Tujuan nak ingatkan. Nampak tak beza lelaki dengan perempuan? Lelaki nak tegur dengan subhanallah, jangan niat nak tegur. Dia kena niat zikir dengan subhanallah. Jangan niat nak tegur. Kalau nak niat tegur juga, gabungkan nak tegur sekali dengan zikir. Tapi kalau orang perempuan tepuk tangan, dia tak boleh subhanallah, dia tepuk tangan. Niat apa? Niat nak tegur. Niat nak tegur, bukan niat lain. Jika niat lain batal. Nak main-main ke batal. Niat tepuk nak main batal. Tapi boleh ke tepuk? Ingat kalau bunyilah. Kalau imam tu ada depan tu, tepuklah kau seorang-seorang. Memang tak dengar lah, tak payahlah. Ni kalau dekat. Kalau dekat, yang sekadar tepuk tu dengar. Tepuk tu dengar. Ni tepuk tak dengar. Tak gunalah kalau jauh sangat. Biasa di masjid tak payah tepuk surau pun tak payah tepuk jauh. Mana dengar. Ini yang semayang dekat-dekat. Mungkin yang semayang dengan suami, isteri ke macam tu kot. Yang dekat-dekat ni, semayang dekat-dekat, yang boleh dengar lah, senang cerita. Sebab sabda Nabi SAW, at-tasbihu lirrijal. Tasbih ni untuk orang lelaki je. Wat-tasfiqu lin-nisa fi salah. Bagi tasfiq, tepuk ni bagi orang perempuan dalam solat. Tasbih subhanallah bagi lelaki. Cuma sunat je ni, kena dobek tu, kena tanda tu. Sunat aja disebut kat sini, hendaklah ia menepuk tangan kanannya ke atas belakang tapak tangan kirinya. Sunat macam ni, sunat. Pertama tepuk tu sunat, tu yang pertama. Pertama tepuk tu sunat, tak tepuk pun tak apa, tu yang pertama. Tepuk tu sunat. Yang kedua, sunat tepuk tu tangan kanan tepuk tangan kiri, tu pun sunat. Sunat. Sunat
Maknanya tangan kiri tepuk tangan kanan pun boleh. Harus. Ni tangan kanan, ni pun harus. Ini sunat. Ini sunat, ini harus. Sebab yang disebut sini yang sunat. Sebab tak tulis kata hendaklah. Ingatkan wajib belakang. Wajib tepuk tangan kanan atas kiri. Kalau kiri atas kanan batal. Tak. Sunat kanan tepuk kiri. Harus kiri tepuk kanan. Okay? Boleh juga macam mana? Belakang harus menepuk belakang tangan kanan atas belakang tangan kiri. Boleh. Harus juga. Macam mana? Macam mana buat? Tapi hati-hati 3 gerakan tu. 3 gerakan tu apa? Hati-hati. Tepuk tak tepuk 3 gerakan. Jaga. Tepuk macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Ini sunat. Macam ni pun boleh. Cuma nak tepuk ni bahaya sebab gerakan banyak lah. Kalau tepuk tangan kanan, tapak tangan macam ni pula. Ini. Tapak tangan. Tepuk tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri macam ni. Kan? Harus juga. Maksudnya boleh. Setengah ulama kata makruh. Tepuk gini. Macam mana nak tepuk? Macam ni. Makruh. Kalau macam ni, sunat. Macam ni, harus. Macam ni, harus. Tapi hati-hati gerakan tu. Macam ni, makruh. Setengah kata harus juga. Setengah kata makruh. Sebab apa makruh? Sebab kalau buat macam ni, batal. Kalau macam ni, tak batal. Ini kena faham masalah gerakan. Gerakan dikira 3 gerakan besar membatalkan. Kalau kita sembahyang, kita angkat tangan macam ni, kita pergi balik, dia dikira 1. Kalau macam ni, 2. Yang ini kira 1, yang ini tak kira. Kembali balik tu dia tak kira. Tapi kalau macam ni dikira 2. Jadi oleh kerana dia tepuk macam ni, 1. Pergi je kira, balik tak kira. Langkah pun macam tu banyak kali dah saya sebut. Langkah 1. Yang ni dia tak kira. Tak kira. Jadi kalau macam ni 1, ni 2. Yang ni dia tak kira. Dia panggil datang samakan balik kaki tu. Jadi kalau 1, biasa tengok orang buat gini. Macam ni. Tu, berhenti kejap. Macam tu kan? Boleh lah. Tapi 1 tu tak 2 lagi. Kalau macam ni pun boleh. Yang ini macam mana ni? Ketiga, tak kira. Dia tak kira. Dia panggil tabi'. Mengikut yang kaki yang satu lagi. Sama juga. Ataupun parking ke tempat asal. Boleh juga kita panggil gitu. 1, 2. Yang ni parking balik. Sama juga. Angkat ke 1. Ini parking. Angkat. Parking. Tapi kalau macam ni, 2, 1. Ni parking. Jadi kalau tepuk macam ni, makruh sebab kalau macam ni, batal. Sebab 1, 2 pergi. Ni 1. Kan nampak? Sebab tu makruh. Satu lagi tepuk ni memang makruh lah. Tepuk ni. Patutnya. Tepuk kelakar. Macam ni. Tepuk orang kaya dia panggil. Batuk. Excuse me. Tepuk macam ni. Tak ada bunyi pun. Tepuk macam ni makruh. 2 kali batal. Kalau niat main-main batal. Niat main-main batal. Main-main macam mana? Walaupun cara betul. Macam ni. Beh. Batal. Walaupun tak 3 kali. Walaupun sekali batal. Tapi niat nak main-main batal. Sebab gerakan dia bermain-main dalam sembahyang. Kalau niat main-main lah. Tapi tak ada orang buat gitu. Walaupun cara betul. Tahu? Betul? Tak betul? 2 kali. Tapi niat main-main. Best. Teguh. Batal. Sebab main-main. Tapi kalau nak tegur, tak batal. Habis. Okey. Antara lain ada sedikit tambahan. Kau apa dah? Sekejap. Nak tengok. Ada sedikit tambahan. Boleh lagi kot sikit lagi. Sebab saya dah dengar ni dah. Dah dengar Imam Bilal azan lah. Sikit lagi penambahan. Saya ada buat penambahan sendiri yang mana tak ada dalam kitab kita.
Tak ada dalam kitab kita. Sedikit beza lelaki dengan perempuan. Saya ada tulis lah, don't worry. Kita boleh tengok. Alhamdulillah, kita boleh tengok sekarang. Mana je? Okey, yang ini. Sedikit penambahan yang saya buat. Ada 3 lagi. Antara lain sebagai penambahan. Yang D lah. Dia tak ada D ni. Tak ada D dalam Jawi ni sampai ta je. Dalam Rumi ni sampai C je. Tambah D, E, F. Dobek lah D, E, F. 3 lagi. Iaitu dirapatkan sedikit kaki kadar 4 jari. Berbeza lelaki kadar sejengkal. Kita boleh tengok. Kalau biasa kita tengok orang lelaki tengok besar mana kaki dia kangkang tu. Besar mana kaki dia kangkang. Kadang-kadang terlebih besar. Kadang-kadang. Sebab dia kata nak kena, kalau sembahyang ketika rapat-rapat lah. Dia kata nak kena kaki dia biar kena orang sebelah. Kangkang lah gitu. Kangkang pelik lah gitu. Tengok pun pelik. Tengok pun nampak pelik. Kangkang itu. Habis tu kadarnya kadar mana? Kadar mana? Pada mazhab Syafi'i, kadarnya lelaki sejengkal. Ni. Sejengkal. Berapa sejengkal? Inci. Berapa inci? 10 inci 12 inci. Untuk sejengkal. Ni. Lebih kurang. Kaki duduk sini. Sejengkal. Sebelah duduk sini, sebelah kaki duduk sini, sebelah kaki duduk sini. Jadi ni sini. Lebih-lebih sikit tu biasa lah. Okey. Itu lelaki. Sunat dia. Berbeza dengan perempuan. Perempuan 4 jari. Kaki 4 jari. Maknanya sini je perempuan. Ini pun sama juga ya. Sunat bergantung kepada badan orang tu. Kalau badan tu besar, kalau buat macam ni boleh tumbang apa. Jadi kangkanglah sikit, tak apalah, sejengkal pun bagi perempuan. Tapi kalau normal tu biar 4 jari. 4 jari macam ni. Bagi lelaki sejengkal, maknanya macam ni. Boleh kita kata mudah-mudah kira perempuan ni tapak kaki, lelaki mudah-mudah kata. Sini. Mudah-mudah. Lebih kurang tak payahlah nak kejap. Buat apa tu bang? nak ambil sejengkal. Agak-agak lah. Ni. Ni perempuan. Ni lelaki. Perempuan, lelaki. Perempuan, lelaki. Okey. Itu perbezaan lelaki dengan perempuan. Juga yang sunat. Ni sunat ya. Yang I, saya ada ambil hadis daripada Nabi SAW. Khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Maksudnya, sebaik-baik saf lelaki adalah yang pertama, maksud paling depan, saf nombor 1. Dan seburuk-buruk saf lelaki, lelaki adalah yang terakhir, yang last. Bukannya orang saf depan penuh, dia sibuk suruh orang, bagi orang lelaki, sila. Bukan gitu. Okey. Bukan gitu. Maknanya dia kena berebut pergi depan. Dan seburuk-buruk wanita, saf wanita adalah yang pertama, ataupun dia kata sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, last. Dan seburuk-buruknya seburuk-buruk saf wanita yang pertama, yang duduk depan sekali. Bagi perempuan lah, bukan campur dengan lelaki ke depan.
Okey. Itu perbezaan. Jadi maknanya kat sini, macam mana, adakah kita boleh ambil hadis ni begitu je? Tidak, ada perincian. Ada perincian. Iaitu ada orang tanya, tepuk bahagian lain peha boleh ke? Boleh, dari segi keharusan tak batal tu boleh. Tepuk lain-lain pun boleh. Tepuk muka, tepuk peha semua boleh. Boleh dengan maksud tak batal. Tapi sunat tangan. Okey. Okey. Jadi soft perempuan paling baik adalah paling belakang. Lelaki yang paling baik, yang paling buruk adalah paling belakang. Paling baik paling depan. Perempuan depan tak baik. Jadi adakah secara umum kita boleh ambil hadis ni? Tak boleh. Maksudnya jika tidak ada penghadang, jika tak ada tirai, tak ada dinding, tak ada penghadang lah, tak ada pemisah di antara lelaki dan perempuan, maka perempuan sembahyang di belakang, lelaki di depan. Inilah maksud hadis ni, iaitu jika tak ada pemisah lelaki dengan perempuan, maka yang lelaki yang paling depan afdal, yang paling belakang sekali adalah yang paling buruk, soft. Bagi perempuan, yang paling depan tu paling buruk, sebab tak ada penghadang. Jika ada penghadang, ada dinding, ada langsir sebagainya, depan juga afdal bagi perempuan. Nampak, kalau kita baca hadis ni direct, memang kita, kalau macam tu aku duduk belakang lah. Pelik perempuan duduk belakang. Kenapa duduk belakang? Afdal, kau duduk depan. Salah faham. Sebab dia ada bilik, dia ada penghadang, ada langsir, ada penutup. Yang duduk belakang buat apa? Duduk depan lah. Sebab bagi yang ada penghadang, bagi perempuan yang ada penghadang tempat semayang dia, yang depan juga paling afdal. Okay? Dan sedikit lagi perbezaan seterusnya adalah, jika berjemaah lelaki dengan perempuan, bagi lelaki, imam duduk kat depan, makmum dia jarak je 3 hasta. Duduk sini, jarak 3 hasta. Lelaki dengan lelaki jika berjemaah 3 hasta, jangan lebih 3 hasta. Kurang 3 hasta tak apa, jarak imam dengan makmum. Tapi kalau orang perempuan berjemaah, imam perempuan, makmum perempuan, sunat dia macam ni. Imam ni makmum. Sikit, lebih kurang 2-3 inci je. Kaki dia tu 2-3 inci je. Ni kaki imam perempuan, ini kaki imam perempuan, ini kaki makmum perempuan. Macam ni. Straight lah. Dia seolah-olah macam sebaris. Kalau tengok sekali lalu, tak tahu, mana satu imam, mana satu makmum, tak tahu. Kena perhati, tu depan sikit, tu. Yang tu imam. Macam tu lah cara dia. Tapi jangan ke depan sangat macam lelaki, tidak. Tu beza dia. Lelaki duduk depan, jaraknya paling jauh adalah 3 hasta dengan makmum lelaki. Kalau perempuan dengan perempuan jemaah, sama sebaris, sah juga sebaris. Satu saf, sama, sah juga. Tapi sunat, imam, depan sikit. Depan sikit aja. Okey, itu beza lagi. Seterusnya, apa lagi beza dia? Seterusnya, yang terakhir, F. Lelaki sunat jaharkan, kuatkan bacaan pada solat subuh, maghrib dan isyak. Maghrib tu 2 rakaat pertama, isyak tu 2 rakaat pertama, subuh 2 rakaat lah. Jahar tu maksud kuatkan bacaan. Sama ada solat seorang ataupun solat berjemaah. Dia imam lah maksudnya. Kuat. Kita dah tahu, kita biasa amal, kita dah tahu bab tu. Berbeza perempuan hendaklah lebih perlahan. Hendaklah lebih perlahan daripada jahar lelaki. Maksudnya, apabila tiada ajnabi. Maksudnya, bila perempuan dengan perempuan. Bila perempuan dengan perempuan sembahyang, adakah kuat macam lelaki juga? Lelaki dengan lelaki, ataupun lelaki dengan perempuan, lelaki imam, adakah kuat macam tu? Tidak. Tak sama macam tu. Dia diharuskan, maksudnya boleh, harus. Dia haruskan untuk kuat. Tapi kuat dia kena perlahan daripada lelaki. Biasa lelaki kan dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Tapi kuatlah juga, dengarlah juga makmum. Tapi tak sekuat lelaki. Kurang daripada lelaki. Lebih ringan, lebih perlahan daripada kadar kuat lelaki tadi. Dengan satu syarat,
jangan ada ajnabi, jangan ada bukan mahram orang lelaki kat situ lah. Ada lelaki tak boleh lah baca kuat. Kalau ada dia semayang jadi imam perempuan, lepas tu anak-anak ke siapa-siapa ke kawan-kawan ke jadi makmum. Tapi ada orang lain lelaki, tapi lelaki tu tak semayang, mana boleh perempuan jadi imam, lelaki jadi makmum. Lelaki tak semayang, dia duduk kat tepi tu. Yang itu juga tak boleh kuat kan. Walaupun lelaki tu tak semayang, tapi ada ajnabi, ada bukan mahram kat situ lelaki, tak boleh kuat kan. Walaupun aku semayang dengan perempuan-perempuan je, tak boleh juga. Maknanya tak boleh pakai mic lah kalau kat surau masjid. Sebab kalau pakai mic, orang luar semua tahu, orang luar semua dengar. Jadi kalau dia je ada, perempuan-perempuan je ada, maka boleh kuat kan. Jika perempuan-perempuan ada lelaki yang lain, walaupun lelaki tu tak semayang, tak boleh kuat kan. Imam perempuan, makmum perempuan ni, jika semua perempuan, boleh kuat kan. Tapi kuat, imam kuat, kena separuh daripada nyaring lelaki tu. Azan pun samalah. Azan tak sunat orang perempuan. Nak semayang azan dulu, tak sunat. Tapi kalau azan juga harus. Semua perempuan, kuliah muslimat. Kuliah muslimat semua perempuan. Ustazah nak jadi imam, nak semayang. Azan ke? Kalau azan juga harus hukumnya. Bila sebut harus, tak sunat. Dia azan ni sunat, perempuan azan harus. Sama juga syarat tadi. Jangan ada orang lain dengar, orang lelaki dengar, semualah. Sama syarat tadi. Tak ada, semua kita-kita je, tak pakai mic pun. Azan kuat. Kuat pun kadar orang perempuan lah punya kuat lah kan. Kurang sikit pada lelaki. Hukumnya harus. Sunat, tak sunat. Sedangkan lelaki sunat azan, perempuan tak sunat pun. Habis tu harus, boleh aja. Itu kalau azan. Kalau iqamah, qamat, memang perempuan pun sunat. Perempuan pun sunat. Kalau qamat. Siapa ada soal, boleh soalan ya. Boleh soal ya. Dah habis dah. Kita boleh jawab soalan nanti. Jadi orang perempuan sunat juga iqamah. Iqamah kan biasa je. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kan slow je. Maka memang sunat bagi orang perempuan untuk qamat. Kuat sikit pun untuk semayang. Syarat sama juga. Jangan ada lelaki jugalah. Itu memang syarat betul tu. Okey, habis. Mari kita tengok soalan. Kat sini pun boleh tengok. Saya tengok kat sini dulu. Ramai ada Salina, Syafiqah, Zaidi. Oh, Bang Zaidi ada yang berusaha. AJK kita Bang Zaidi ni lah yang berusaha untuk ni jadikan kuliah ni. Abang Singa ada. Zainur Rafa, Sakinah, Nikmat, Farina, Nur Hafizah. Mana soalannya? Muhammad Irwan, Nazir Aziz. Makin advance pembelajaran dengan ustaz. Saya dah sebut dah sebelum ni. Kita nak kena lawan yang bola tu. Bola kan HD-nya, cantiknya, interaktifnya, seronok tengok bola. 3 jam tak rasa. Bola 3 jam Saya tak tahu, saya tak pernah tengok bola. Sejam lebih kot. Takkan 3 jam, mampu nak main 3 jam. Tak kisahlah berapa jam. Teruk lah. Orang lelaki tapi tak tahu pasal bola. Saya lah tu tak minat. Jadi bola lama 2 jam boleh tengok, tak rasa pun. Sebab sekejap zoom tu. Jadi kita nak lawan mereka. Bab gelak-gelak apa ni, cantik. Rancangan gelak-gelak tu kan cantik dia punya tu, interaktif. Bab-bab yang lain, cerita-cerita, berita, TV. Jadi kita takkan nak duduk di takut yang lama. Maka kita kena ikut teknologi. Makin advance insya-Allah. Lepas ni lebih lagi insya-Allah. Saya tengah belajar, tengah usaha dan tengah tunggu barang sampai. Ni baru guna 2 barang. Keseluruhannya 5 barang. Guna sistem iOS. Siapa yang tahulah. Tak guna Android apa semua tak guna. Guna sistem tadi, dia lebih cantik, lebih interaktif, lebih tajam, tak ada masalah. Lepas tu boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam. Allah, nak macam-macam. Belum habis lagi. Boleh buat macam-macam.
Alhamdulillah. Orang yang sponsor. Macam mana kak? Terimalah. Safiah Sabtu, Jad Rahman, Nazarina. Mana soalan lagi? Data pun dah mulalah. Selcom RM35 unlimited. Siap free call. Amboi! Abang Singa. Siap. Siap. Syida Ahmad. Mana soalan ni? Bang Rashid ada. Terima kasih Abang Rashid. Mak Ngah. Dr. Laili. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kena banyak membantu. Orang yang support kuat. Orang yang support saya lah tu kat belakang ni. Dia lah 2-3 orang. Tu yang pelik Ustaz. Ustazah nampak aurat kaki dan aurat lengan. Ada ke pemahaman lain bab aurat? Dia beramal dengan pandangan dhaif? Tak ada. Tak ada. Laki dengan perempuan tak ada. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i kena tutup dengan biji-biji mata tau, perempuan. Muka pun tak boleh buka. Tapi khilaf lah itu, memang ada khilaf lah. Tutup. Tapi tak apalah nak buka muka dengan tangan. Tapi sampai sini je. Tak ada lah yang lain-lain. Nak macam mana? Ustazah ke apa ke nak macam mana? Akhir zaman ya. Saya masa jadi imam maghrib lupa tahiyat awal. Masya Allah, Abang Singa jadi imam lah. Oh, Imam Singa lah ni. Baru saya tahu. Baik, Imam Singa. Jadi imam maghrib lupa tahiyat awal. Terus bangun. Okey. Bangun rakaat ketiga lah. Bergegar satu surau. Mana tak bergegar? Singa jadi imam. Sekali lupa dah. Bergegar satu surau dengan kalimah subhanallah. Saya dah tahu kalau niat nak tegur imam memang batal solat. Macam manalah nasib mereka Ustaz? Kesian lah. Macam mana? Yang pertama, dalam masalah tahiyat awal, jika imam tinggal, imam naik Allahu Akbar, tak boleh tegur subhanallah dah. Banyak-banyak kali. Kalau sekali boleh. Bukannya niat nak tegur imam suruh turun balik. Sebab tahiyat awal sunat aba'at. Jadi sepatutnya tak boleh bergegar surau. Seorang je tegur subhanallah, cukup sekali. Itu pun nak bagi tahu imam, jap lagi sunat sujud sahwi. Kalau tak tegur pun tak apa. Dah kali tak sujud sahwi pun tak apa. Tapi tegur bergegar tu, biasanya imam dah Allahu Akbar tu ada seorang subhanallah, imam akbar dah berdiri dah, mesti ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tak boleh tegur dah tu. Imam berdiri dah tak boleh tegur dah. Yang hanya boleh tegur imam on the way. Imam Allah, imam subhanallah, Allah boleh lagi. Akbar, subhanallah tak boleh dah. Makmum. Sebab imam tak boleh turun dah. Dia ingat ke dia tak ingat ke dia tak boleh turun dah. Malah kalau dia tegur dengan semayang, sah semayang dia sebab tahiyat awal sunat aba'at. Jadi itulah masalah, memang masalah. Jadi tegur, kalau dia niat semata-mata nak tegur, batal. Muhammad Rizal, alhamdulillah. Ni antara pengurusi AJK surau juga ni. Surau lain lah. Rohani Farihah, mana lagi? Nizam Color 31. Apa 31? Muka surat. Apa lagi? Roslili Nurul Abdullah, Ihsan Jali, Nur Bismillah. Kangkang sebab peha bergabung. Sakit kot. Abang Singa, kalau sakit tu tak kisahlah nak kangkang macam mana pun. Bab sakit tak masuk dalam cerita normal. Kalau sakit bukan kangkang, buat macam mana luah pun tak apa. Kan sakit kan. Sakit lain. Azhari, Zainal Dusamad. Okey. Soalan. Jika saf pertama di luar ruang solat. Saf pertama luar ruang solat. Sebelah sliding door, okey? Belah luar lah. Adakah ia lebih utama dari saf kedua di dalam ruang solat utama? Ya. Dia saf ni, dia tak kira gitu. Saf pertama, walaupun panjang mana, itu yang afdal. Itu yang afdal. Saf yang kedua, walaupun saf yang kedua tu kalau nak kira dekat dengan imam, yang duduk saf kedua tu lagi dekat dengan imam. Nak berbanding dengan yang hujung tu, saf pertama, tetap juga saf pertama afdal.
Dari segi soft adalah soft pertama afdal walaupun panjang mana. Soft kedua duduk nombor 2 lah, soft ketiga duduk nombor 3. Afdal, keafdalan itu. Berbeza dengan nak tambah macam mana? Nak tambah sama lah juga, bukan berbeza. Sama juga nak tambah nak duduk belah mana. Soft pertama tak penuh lagi. Kemudian dia datang. Dia nak semayang kat mana? Sebab imam depan, makmum di belakang. Tapi soft pertama tak penuh lagi. Tak kisahlah dalam ruang solat ke, bersambung sampai keluar kat luar cermin tu ke ruang lega, tak kisahlah. Yang penting soft pertama. Okey. Tapi tak penuh lagi. Okey. Dia pergi penuhkan soft yang kedua. Sedangkan soft pertama tak penuh lagi. Mana sepatutnya kena buat? Dia kena penuhkan soft pertama. Itu yang afdal. Penuhkan soft pertama dulu. Malah jika soft pertama tu kiri kanan tu kosong lagi. Soft pertama. Dia nak duduk mana? Kiri ke kanan? Baru dilihat mana yang lagi dekat dengan imam. Okey, katalah imam duduk sini. Okey, makmum kat sini. Makmum panjang. Ni makmum sini ni. Makmum imam. Lepas tu makmum sampai sini je. Sekat sini je. Mana lagi dekat dengan imam? Kalau masuk dekat sana, soft pertama dengan imam tu jauh. Kalau masuk dekat belah kanan ni dengan imam, dekat je. Maka waktu tu masuk yang dekat. Ataupun terbalik, belah kanan, imam di depan, makmum direct belah kanan ni, direct sampai ke sana, tapi ada kosong lagi. Tapi yang belah kiri imam ni sampai sini je. Dia tengok, kalau aku duduk sana, jauh tak dengan imam? Jauh. Kalau duduk sini, dekat sikit. Duduk sini afdal. Itu ada afdal. Macam tu juga soft yang kedua. Soft yang pertama penuh. Ada soft yang kedua, ada soft yang ketiga, penuh. Soft yang keempat tak penuh. Contoh, dia nak semayang, belah sini pun boleh masuk, belah sini pun boleh masuk. Nak duduk belah mana afdal? Tengok mana dekat dengan imam. Garis. Agak-agak. Belah sini dekat. Afdal belah sini. Itu ada. Ikut imam. Tengok imam. Tapi dari segi nak duduk soft pertama, tak ada. Janji soft pertama, dekat ke jauh dengan imam ke, itu yang afdal. Itu afdal. Walaupun jauh dengan imam di ujung. Nak berbanding dengan soft kedua. Jadi, dalam soft yang pertama, nak mana lagi afdal? Di antara soft pertama, ramai-ramai tu, mana lagi afdal? Yang dekat dengan imam lagi afdal. Okay. Di antara soft pertama dengan soft yang kedua, dia tak kira dekat dengan imam. Soft pertama tetap lagi afdal daripada soft yang kedua, walaupun soft kedua ni dekat dengan imam. Soft pertama tu jauh dengan imam, walaupun soft kedua jauh, tapi dia tetap juga duduk soft nombor 1. Jadi lebih di situ lagi. Jadi soft yang pertama afdal walaupun panjang mana. Soft yang kedua duduk nombor 2 lah. Tapi dalam soft yang pertama ke soft yang kedua ke soft yang ketiga ke, mana kedudukan yang paling afdal? Yang dekat dengan imam. Jika dalam soft tu, termasuklah 3, 4, 5. Okay. Jadi sembahyanglah di ruang solat utama walaupun tak ada aircon. Sembahyang di sliding door, luar sliding door walaupun tak ada aircon, sebab afdal kat situ. Tak ada aircon lah kan. Makmum wanita tegur imam yang ajnabi dengan cara tasbih, boleh ke ustaz? Hukumnya makruh. Perempuan, imam lelaki, makmum orang lelaki. Siapakah lelaki itu? Tak kira siapa lelaki itu. Suami dia ke, anak dia ke lelaki tu yang jadi imam tu, imam masjid, imam surau ke, orang lain ke, tak kisah siapa-siapa. Yang penting imam lelaki, makmum perempuan. Tu point dia. Siapa lelaki tu tak penting. Ajnabi ke tak penting. Yang penting imam lelaki, makmum perempuan. Sepatut tepuk. Ada kesalahan lah. Tepuk. Dia subhanallah. Bila dia nak subhanallah, tertakluk kepada syarat-syarat awal-awal kita sebut tadi. Dia kena niat zikir. Ataupun niat zikir bersama dengan nak niat tegur. Dia pun subhanallah dengan buat macam tu. Padahal dia perempuan. Apa hukumnya? Pertama, semayang tak batal. Tu dulu. Sebab dia cukup syarat, iaitu niat tegur sekali dengan niat zikir. Ataupun niat zikir semata-mata. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah dari segi tak batal. Hukum makruh. Makruh hukumnya. Sebab orang perempuan kuat-kuat ni makruh. Tapi kalau dia tegur, memang niat nak tegur semata-mata, batal lah. Sama macam lelaki juga, batal lah. Tapi kata batalkah sembahyang jika perempuan tegur juga subhanallah?
bukan tepuk tangan. Adakah batal? Tak batal. Hukum makruh. Siti Fatimah, Cikgu Badariah pun ada, Nur Dawiyah. Kedudukan imam dan makmum perempuan. Kedudukan imam dan makmum perempuan. Dah sebut dah tadi. Imam dan makmum perempuan. Imam perempuan, makmum perempuan. Duduk yang boleh sah harus sama, satu saf. Imam dengan makmum sama. Sah. Imam dengan makmum sama. Walaupun tak ke depan sikit, sah. Afdal, yang terbaik, sunatnya imam sikit. Dah sebut dah tadi. Jadi kalau ni kaki imam, jari kaki imam, jari kaki makmum kat sini. Lebih kurang. Sikit dah. Kalau tengok sekali lalu, tak dapat perasan siapa imam, siapa makmum. Tapi tengok sungguh-sungguh, tu depan sikit. Macam itulah. Jika imam perempuan duduk depan juga, makmum perempuan duduk belakang macam lelaki dia buat, sah juga. Cuma makruh lah sebab sunat macam tadi. Makruh. Kalau imam lelaki, makmum perempuan seorang, duduk belakang. Duduk belakang je, jangan duduk tepi ni pula. Kalau imam lelaki, makmum lelaki seorang, duduk sini. Duduk sini. Imam lelaki, makmum lelaki seorang, duduk sini. Okey. Lelaki yang kedua datang, duduk sini dulu. Duduk sini. Mula duduk sini. Imam makmum yang kedua datang, duduk sini. Jangan duduk belakang imam. Jangan duduk belakang imam, duduk sini. Sebelah dia. Maknanya kiri kanan. Seorang datang duduk sini dulu. Kalau dua orang datang terus, duduk belakang. Sebab sama-sama datang. Ini tak, seorang datang duduk sini dulu. Datang yang orang jadikan dia ni imam. Datang seorang lagi duduk sini. Bila dah duduk sini, baru dia turun. Baru melangkah ke belakang. Duduk sini dulu. Takbir di sini dulu, baru ke belakang. Untuk jadikan solah dua orang. Tapi duduk sini dulu. Kalau perempuan, seorang pun duduk sini. Duduk sini, perempuan. Kalau lelaki ada, perempuan ada, imam lelaki, makmum lelaki, makmum perempuan. Bawah belakang. Jadi tiga. Okey? Alhamdulillah, rezeki Ustaz. Rezeki saya, rezeki semua orang. Sebab kita sebarkan tu, manfaat tu. Bukan rezeki saya je, semua orang. Boleh tengok, boleh macam-macam, boleh keluar macam-macam kan. Apa lagi? Rozizul Khairi, alhamdulillah. Terima kasih. Dari Abdul Muttalib and family, sama-sama. Selalunya hari Jumaat, Zainal Haji Du Samad, selalu hari Jumaat ataupun hari raya, saf pertama hingga keluar masjid. Keluar masjid. Kita tak tahu mana penghujung saf pertama. Dia sampai, kalau masjid, dalam masjid je. Luar tu dah tak kira dah. Boleh buat kat belakang lah. Dia maksimum habis masjid. Kalau keluar masjid, dia tak kira dah. Dia tak kira dah. Dia boleh je masuk saf yang kedua. Dia cuma cerita kawasan semayang tu je. Dah terkeluar, tak kira. Muhammad Syamsu. Imam lelaki, makmum perempuan, ustaz, suami isteri. Macam ni juga. Bawah. Imam depan, tak kira suami ke siapa. Lelaki duduk depan, makmum perempuan duduk belakang. Ni. Macam ni. Bukan duduk macam ni ke? Itu lelaki dengan lelaki macam ni. Kan dah sebut tadi. Lelaki, perempuan. Macam ni. Ni lelaki, ni perempuan. Belakang betul. Lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan duduk belakang. Bawah. Yang ketiga. Lelaki. Macam ni. Lelaki. Tiga orang. Kat belakang. Isteri belakang suami. Ya, betul. Wallahualam. Cukup. Habis. Tak ada soalan dah. Dah cukup dah. Azan tadi lagi dah. Dah habis dah. Terlewat-lewat. Jadi saya tengok pun dah tak ada soalan apa dah. Alhamdulillah. Maka tangguh dulu kita. Kita berhenti dekat pembatal semayang. Apa yang batal semayang? Perkara yang boleh membatalkan semayang. Kadang-kadang dah tahu dah. Tengok Allah, yang tu aku buat dah batal semayang. Kadang-kadang kita rasa gitu. Pembatal semayang.
Maka tamatlah kita untuk kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berusaha. Abang Zaidi tadi ada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, AJK, pengerusi yang semua terbaik, antara barisan yang terbaik. Tak payah duk tukar dah lah, biar yang ada ni lah akan datang. Tak payah duk tukar-tukar lah pengurusan. Dah cantik dah, dah comel lah yang ada ni. Eloknya kekalkanlah yang mana ada ni, kekalkan supaya lebih mengimarahkan lagi Masjid Salahuddin Indah Mahkota 15 Kuantan, Pahang, lebih imarah, lebih banyak lagi majlis-majlis ilmu siang, malam, tengah malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masing-masing ada manfaat di akhirat nanti. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.